Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar siang hari ini? Mudah-mudahan afiah di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga tercinta. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Previously we have discussed about perkara-perkara yang membatalkan puasa. For pagi ini insya-Allah we discuss a little bit about perkara-perkara yang sunat dilakukan ketika seorang itu berpuasa. Okay. Jadi sunat tu kalau kita buat, kita bakal mendapat pahala yang lebih. Alright. Jadi dengan kita buat perkara-perkara ini, puasa kita yang biasa-biasa itu dinaikkan darajat. We get extra rewards for the things, for the fast. Kita punya puasa itu lebih lagi baik bandingkan dengan kalau kita tak buat perkara-perkara ini. Alright. Dan perkara-perkara ini adalah very simple tetapi mendatangkan ganjaran lebih. Jadi kalau kita tak buat perkara-perkara ini, maka sejujurnya kita yang rugi. Okay? So the first one ialah kita segera berbuka puasa ketika sudah masuk waktu maghrib. Hear me right. Segera berbuka puasa ketika masuk waktu maghrib. Bukan kita segera buka puasa, bukan. Segera buka puasa bila masuk waktu puasa. Bila dah azan masuk waktu puasa, waktu itulah kita percepatkan buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita makan. Kita don't wait. Bukan jangan tunggu sampai habis azan. No. Azan masuk saja terus kita buka puasa. The second one ialah sahur. Ramai masyarakat malas nak sahur sebab mungkin dia keletihan. Jadi sahur itu cukup dengan kita makan kurma atau kita mengambil minuman air. Walaupun sedikit, ibu ayah dirahmati Allah, ia sudah dikira sebagai sahur, dan sahur datangkan pahala. Dan dalam sahur itu ada keberkatan yang luar biasa. Yang ketiga, mengakhirkan makan sahur. Kalau sekarang ini azan jam 6 pagi, kita lewatkan makan sahur, kan? Maknanya kita sahur dalam pukul 5.30, kan? Nak dekat, kan? Kadang-kadang orang sahur pukul lepas tarawih dia dah sahur. Itu sahur yang agak keterlaluan cepatnya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu taala, seterusnya ada nombor 4, mandi junub sebelum fajar. Andai sekiranya kita haid ataupun kita bersetubuh bersama dengan isteri kita, maka kita disuruh untuk mandi junub dulu. Bila? Sebelum masuk waktu subuh. Supaya kita fresh dan supaya kita mendapat pahala, hanya dengan melakukan mandi. Dan seterusnya, ibu ayah dirahmati Allah, nombor 5, meninggalkan perkataan-perkataan yang keji. Perbuatan keji, lebih lagi ini sekadar perkataan pun, sekadar cakap pun, kita suruh tinggalkan. Sebab perkataan ni kadang-kadang menyakitkan hati orang tu. Kan? Tak payah nak pukul, tak payah nak tumbuk, tak payah nak jentik, cakap je orang boleh sakit hati. Dan makanya ibu ayah dirahmati Allah, we abstain ourselves daripada menyakiti orang. Dan the best language untuk tidak menyakiti ialah kita diam. Kita diam. Banyakkan diam ketika berpuasa. Kita faham kadang-kadang the issues is tu menyakitkan kita. Tapi kita nak cakap. Tapi kalau kita cakap, kita sakit, dia pun sakit. Makanya senyap, insya-Allah Allah bagi kita pahala, kerana meninggalkan perkataan-perkataan yang keji, maki orang, mengumpat, tinggalkan. Nombor 6, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Memberi makan kepada orang yang berpuasa, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga mendatangkan pahala yang banyak. Membagi makan. Jadi kita carilah orang-orang yang perlu kita bagi makan. Kalau dia kaya, ustaz, kalau dia kaya kita bagi dia makan pun kita dapat pahala. Ini kan pula kalau dia seorang yang susah, jadi kita bagi makan kepada orang yang memerlukan. When orang perlukan makan, kita bagi dia makan, kita bagi dia minum, kita bakal mendapat pahala. Jadi tidak mengurangkan pahala dia pun. Kalau dia dapat pahala yang contoh 100, kita bagi dia makan, kita pun dapat pahala 100 tanpa mengurangkan 100 daripada pahala dia. Nombor 7, ibu ayah dirahmati Allah, menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan keji, daripada seluruh anggota, our ears, our nose, our mouth, tangan kita, kemaluan kita, kaki kita, 7 anggota itu pada bulan Ramadan dia tak buat apa-apa kesalahan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.